Dia Islam, semayang tak tinggal, cumanya semayang Zuhur, pukul 4 lewat. Kadang tinggal tapi qada. Puasa pun orang puasa 30 hari, dia 26. Tapi qada, lepas tu qada. Macam itulah. Quran setahun 3 kali sentuh, 3 kali, 4 kali. Tapi tiap-tiap malam, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang mengamalkan surah Mulk, walaupun keadaan dia tu orang kata nakal lah, ada dosa. Bila malaikat datang tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak boleh jawab. Dia kata, Dia kata, la adri, aku tak tahu. Maka malaikat Munkar dan Nakir nak pukul dia. Lalu datang surah Al-Mulk, pertahankan dia. Kata surah Al-Mulk, jangan, kamu tidak boleh mengapa-apakan dia, kerana dahulu di dunia dia mengamalkan aku. Bila malaikat nak pukul dia daripada arah kepala, surah Mulk datang daripada arah kepala, tahan. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir pergi ke arah kaki, surah Al-Mulk datang ke arah kaki, pertahankan dia. Sanad hadisnya hasan. Malaikat nak pukul daripada arah kanan, surah Al-Mulk kata tak boleh, kamu takkan boleh sentuh dia. Ini kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. Bila dah habis orang yang husnul khatimah tadi jawab, maka dia pun pergi ke alam barzakh. Alam barzakh ada 2 negara. Yang pertama nama dia taman syurga, yang kedua namanya lubang neraka. Orang yang husnul khatimah, dia pergi ke taman syurga. Taman syurga tu macam mana ustaz? Seorang kah? Jawapan dia, tuan-tuan, kita ke alam barzakh nanti kita boleh bertemu dengan semua roh yang lain. Sebab kita jumpa orang-orang yang kita kenal. Tengok, nampak ayah kita. Maka yang paling awal datang mengerumuni kita ialah ahli keluarga kita. Ayah kita pun datang. Macam mana ustaz taman syurga? Allahu Rabbi. Tuan-tuan, taman syurga, maka dia indah. Maka berehatlah di situ sampai kiamat. Ustaz, roh yang berada di alam barzakh bolehkah berjumpa dengan roh kita yang hidup? Jawapannya boleh, tapi bukan waktu sekarang, dalam mimpi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Itu dalil dia. Ketika roh yang berada di barzakh berjumpa dengan roh yang dilepaskan oleh Allah daripada bumi ini, tuan-tuan, apabila roh itu pergi ke satu tempat mengalami sesuatu perkara, maka dia pergi betul ke tempat itu dan mengalami betul perkara itu. Adapun roh yang su'ul khatimah pula, ini saya laju sikit, bila ditarik keluar dalam keadaan sikit demi sedikit, lagi lambat. Dan apabila dia direntak dan ditarik keseluruhannya, dia pun tengok wajah malakul maut dalam keadaan yang mengerikan. Maka dia tahu ketika itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sakit pun sakit. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum, kata Allah, para malaikat bila berdepan dengan orang yang su'ul khatimah, mereka pukul wajah orang yang mati tadi dan juga di belakang orang yang mati tadi. Kena pukul kan? Keluar roh, malaikat pukul kepala kan? Pukul kepala. Kemudian dibawa kain kafan daripada neraka, bau busuk daripada neraka. Bila dipakaikan, seluruh penduduk langit bau busuk. Roh siapa ni? Sebut nama dia, hina dia. Bermulalah detik hina dan detik sesal dia, bukan untuk 10 tahun. Dibawa sampai ke langit, malaikat minta izin buka pintu langit, kami nak bawa roh fulan bin fulan. Siapa? Fulan bin fulan. Tengok nama, tak tahu nama. La tufattahu lahum abwabus sama. Nabi baca ayat ni. Ketika itu pintu langit tidak dibuka kepada mereka. Lalu Allah SWT mengarahkan supaya buku amalannya diletakkan di tempat yang bernama Sijjin. Habis dah, lemparkan roh dia turun ke bawah, lalu dihumban roh dia dengan laju. Dia akan merasakan seperti mana satu, kemudian disambar oleh burung, seolah-olah macam tu, dan jatuh di satu tempat menuju ke alam barzakh. Datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, dengan suara yang ganas. Siapa Tuhan kamu? Dia kata tak tahu. Yang duduk di sebelah dia siapa? Amal buruk dia, dosa dan maksiat dia. Lalu dipukul orang itu. Tuan-tuan, kalau gunung jadi debu, berkecai badan manusia, dipukul dia. Di soalan yang kedua tak tahu dia. Soalan ketiga tidak ada jawapan. Soalan keempat tak tahu dia jawab. Lalu dipukul. Habis dipukul oleh Munkar dan Nakir, tak selesai lagi. Lalu dibawa dia. Nabi sebut 4 jenis. Dia akan diheret dan dibawa ke sebuah alam namanya lubang neraka. Belum neraka betul, baru muqaddimah neraka. Maksudnya pintu depan neraka punya siksa. Baru pintu depan, tak masuk neraka yang betul lagi. Nabi kata, aku pernah melihat kawasan itu. Yang pertama aku lihat, kata Rasulullah, suasana di lubang neraka. Ada orang berniarap macam ni. Berniarap ke macam tu? Muka tengok ke atas.
Oh, menentang. Sorry. Ada orang berdiri memegang batu besar, lalu dihempapkan ke muka, berkecai batu. Ketika orang yang berdiri mengutip batu itu, maka muka yang berkecai tadi berhimpun semula. Sakit. Kata Rasulullah, aku dibawa ke tempat yang kedua. Waktu tu malaikat dua orang bawa, Jibril dan Mikail yang bawa Nabi, tapi dengan rupa paras manusia. Nabi tanya, dosa apa ni? Malaikat kata, nanti kita tengok yang lain dulu. Pergi ke tempat yang kedua, kawasan tu semua pegang pisau yang macam tu. Tanya apa? Sabit lah, sabit tajam. Dia letakkan di mulut kanan, lalu ditoreh sampai ke belakang, hatta tablugha qafah, kata Rasulullah, sehinggalah pisau tu diheret sampai ke tengkok di leher, terburai mulutnya sebelah kanannya. Dia pegang pisau tu, diheret ke belakang je, kemudian terburai, kemudian bercantum semula, kemudian dia letak lagi di belakang, diheret pisau tu ke belakang sampai mencecah lehernya. Nabi kata, apa yang mereka lakukan? Dosa yang mereka buat. Malaikat Jibril ni, Mikail kata, kita tengok yang lain. Nabi kata, aku pergi ke tempat ketiga di sebuah sungai. Hadis ni hadis sahih. Sungai itu kesemuanya darah. Ini bukan kesiasaan dan neraka, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih, dan siasaan ini kesemuanya di alam barzakh. Sungai itu sungai darah. Ramai orang berenang. Setiap kali mereka letih, mereka nak kembali ke tebing. Setiap kali mereka sampai ke tebing, ada orang yang pegang batu besar, lemparkan batu besar tu kena tepat pada mulut mereka, lalu terbelah mulut mereka, lalu tenggelam mereka. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat? Ada lagi satu, ya Rasulullah. Yang keempat, Nabi pergi satu tempat. Nabi sebut, aku sampai di satu rumah yang besar, rumah api. Memang untuk dibakar. Di atasnya ada satu lubang untuk asap keluar. Apabila aku mendekatinya, aku melihat lelaki-lelaki yang telanjang dan wanita-wanita yang telanjang. Apabila api itu marak, melambung-lambung mereka ke atas sehingga hampir terkeluar melalui lubang kecil. Melambung-lambung. Wahai Muhammad, yang kamu tengok yang menghempaskan batu sehingga pecah kepala tadi ialah mereka yang didatangkan Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Dia tak amal. Allah bagi ilmu agama kepada dia, dia tidak amal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor dua, wahai Muhammad, yang kamu lihat memotong mulut kanan dan kiri sehingga sampai ke leher itu adalah mereka yang mengada-adakan penipuan. Hatta tablughal afaq, sehinggalah penipuan itu disebarkan ke seluruh benua, ke seluruh ufuk. Zaman hari ni kalau satu penipuan, puluhan ribu orang baca. Zaman hari ni tuan-tuan, tak share lebih selamat daripada share. Kalau tuan-tuan kata susah lah ustaz nak beza yang mana betul yang mana tak betul, tak payah share. Nombor tiga, sungai. Mereka adalah pemakan riba. Yang terakhir sekali ialah yang dibakar hidup-hidup sampai melambung-lambung. Bila api banyak itu adalah mereka yang berzina di atas muka bumi Allah. Berzina. Wal'iyadzubillah. No? Kekallah mereka itu seperti itu sampailah dibangkitkan pada sangkakala yang kedua.